Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. InsyaAllah kita sambung siri yang kedua, pembacaan kitab Idahul Mubham, syarah Sulam Matan Sulam Munawwarah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islami man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil 'ula. Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-arabiyyil hashimiyyil mustafa salla alaihi Allahu ma damal hija yakhudu min bahril ma'ani lujaja wa alihi wa sahbihi dhawil huda man syubbihu bi anjumin fil ihtida. Baik, kita lihat maksud daripada bait ini. Nahmaduhu, kami memujinya, memuji Allah Jalla yang maha, yang agung, alal in'ami, atas pemberian nikmat. Apa dia? Bi ni'matil imani wal islami, iaitu dengan nikmat iman dan Islam. Man khassana, iaitu Tuhan yang mengkhususkan bagi kami, bi khairi, dengan sebaik-baik man qad ursila, sebaik-baik rasul. Man qad ursila, rasul, maksudnya orang yang diutuskan, maksudnya rasul. Wa khairi man hazal maqamatil ula, dan begitu juga sebaik-baik orang yang memperolehi kedudukan yang tinggi. Nabi Muhammad maksudnya. Muhammadin jadi badal bagi khair. Muhammadin sayyidi kulli muktafa, iaitu sayyid ni penghulu, ketua. Kulli muktafa, muktafa muttaba', setiap orang yang diikut, orang yang menjadi ketua. Muktafa ni orang yang menjadi ketua, iaitu para nabi dan para ulama. Jadi Nabi Muhammad ni ketua kepada setiap orang yang menjadi ketua. Orang yang menjadi ketua ni maksudnya para nabi dan juga para rasul dan para ulama. Al-Arabi, Nabi Muhammad ni berbangsa Arab. Al-Hashimi, Bani Hashim, Al-Mustafa, yang terpilih. Salla alaihi Allahu ma damal hijah, Allah Ta'ala merahmatinya, itu Nabi Muhammad, ma damal hijah, selama mana akal fikiran ini yakhudu, memikirkan, bersungguh-sungguh memikirkan, min bahril ma'ani lujaja, akan makna-makna, untuk memaham lautan makna yang lujaja, yang payah-payah. Wa alihi, begitu juga ke atas keluarganya. Wa sahbihi, dan para sahabatnya. Zawil huda, yang memiliki petunjuk. Man syubbihu, yang diumpamakan, iaitu sahabat Nabi itu diumpamakan dengan anjumin fil ihtida, dengan bintang, diumpamakan seumpama bintang pada memberi petunjuknya. Baik, kita lihat pada bait yang ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 dan ke-8. Baik, kita lihat dulu syarah untuk bait yang ke-4. Nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islami. Kami memujinya, memuji Allah Jalla yang maha agung, alal in'ami, atas nikmat, atas pemberian nikmatnya. Aqulu, tadi kata syarih, kata Syekh Ahmad Ad-Damanhuri, dia menghuraikan nazam di atas. Hamidal maula, memuji nazim, iaitu Syekh Al-Akhdari,
hamidal maula subhanahu wa ta'ala hamdan mutlaqan awalan. Pengarang nazam ini dalam bait yang pertama memuji Allah Ta'ala dengan cara pujian yang mutlak. Maksudnya tidak ada apa-apa sebab, bukan kerana ada nikmat atau sebagainya, tapi semata-mata puji, hamdan mutlaqan. Itu dalam mana? Dalam bait yang pertama. Alhamdulillahilladzi qad akhraja. Alhamdulillah pada bait yang pertama. Itu dipanggil hamdan mutlaqan awalan pada bait yang pertama. Wa hamidahu, dan pengarang ataupun nazim juga, iaitu Syekh Al-Akhdari, memuji Allah Ta'ala hamdan muqayyadan, iaitu hamdan secara muqayyad dengan ada qaid thaniyan pada kali yang kedua. Mana dia? Pada bait yang keempat. Nahmaduhu jalla alal in'ami. Jadi pujian pada bait yang keempat adalah pujian yang kedua. Pujian itu hamdan muqayyadan. Pujian ada qaidnya. Apa qaidnya? Kenapa ada dua kali pujian? Liyahsulalahu as-sawaban, supaya dapat terhasil baginya dua pahala. Yang pertama, al-mandub 'alal hamdil awal wal wajib 'alal hamdil tsani. Pujian yang pertama, al-mandub, dapat pahala sunat 'alal hamdil awal, pada pujian yang pertama. Wal wajibu, dan dapat pula pujian pada pahala yang kedua, iaitu melakukan pujian yang wajib. Maksudnya pujian yang pertama mandub, sunat, pujian yang kedua wajib. Waliyakuna, ini supaya menghasilkan dua pahala. Yang pertama dapat dua pahala. Pahala pertama pahala sunat, pahala kedua pahala wajib. Waliyakuna syakiran rabbahu, dan begitu juga supaya pujian itu syakiran, menunjukkan orang yang memuji itu bersyukur kepada Tuhannya, ala ilhamihi, atas ilham yang dikurniakan, ala ilhamihi lil hamdil awwali, untuk melakukan pujian pada pujian yang pertama, pada bait yang pertama tu. Li'anna ilhamahu iyahu ni'matun tahtaju ila syukri 'alaiha, kerana ilham yang Allah kurniakan kepadanya adalah nikmat yang berhajat ila syukri 'alaiha, adalah nikmat yang berhajat, yang perlu kita disyukuri atasnya. Wa qawluhu jalla, dan kata nazim jalla, nahmaduhu jalla, jalla dengan makna azuma, jalla dengan makna azuma, dengan makna agung, tinggi. Wal in'am huwa i'ta'un ni'mah, dan in'am pula maknanya pemberian nikmat. Wal iman, dan makna iman tasdiqul qalbi bima jaa bihin nabi sallallahu alaihi wasallam minal ahkam, iaitu hati membenarkan dengan segala apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segala hukum-hukum. Itu makna iman. Ini dalam perbahasan ilmu tauhid. Wal Islam, dan Islam pula ialah wal af'al adh-dhahirah, iaitu perbuatan-perbuatan zahir seperti kas-salati, solat, was-saum, dan puasa. Lakinnahuma mutalaziman, akan tetapi di antara keduanya, di antara iman dan Islam itu saling lazim, mutalaziman, syar'an, pada segi syarak. Wa makna al-bait, dan makna bait yang keempat,
nahmaduhu jalla alal in'ami bi ni'matil imani wal islami. Ini makna secara kalam nasar. Sebab bait ini disusun supaya dapat sesuai dengan dia punya rima dia, rentak dia. Jadi maksud dia begini. Yusni alaihi subhanahu wa ta'ala li ajli in'amihi alaina bihataini ni'mataini bihima inqazu al-muhjati minan nar. Ini dia nak terangkan maksud daripada bait yang keempat. Apa dia katanya? Yusni alaihi, dipujilah alaihi subhanahu wa ta'ala, dipujilah Allah subhanahu wa ta'ala li ajli in'amihi, kerana pemberian nikmatnya alaina, ke atas kita, bihataini ni'mataini, dengan dua nikmat ini, allataini bihima, yang mana dengan kedua-dua nikmat ini, inqazu al-muhjati minan nar, menyelamatkan daripada tergelincir dalam neraka, iaitu iman dan Islam. Seterusnya, wa fil baiti soalan, pada bait ini iaitu bait keempat itu ada dua soalan. Al-awwalu lima hamida awalan bil jumlatil ismiyah wa huna bil fi'liyah. Athani lima hamida alal in'am alladhi huwal wasfu walam yahmad alal ni'mati. Ada dua soalan. Soalan yang pertama, kenapa hamidah, lima hamidah, kenapa nazim itu memuji pada kali yang pertama, bait yang pertama dengan jumlah ismiyah, sedangkan di sini pada bait yang keempat dengan jumlah fi'liyah. Kemudian yang kedua, soalan kedua, lima hamidah alal in'am, kenapa puji alal in'am, kenapa tak puji alal ni'mah? Al-in'am tu allazi huwal wasfu, sifat. Puji nikmat itulah, sebab apa nak puji sifat pemberian nikmat? Puji nikmat yang diberi, kita puji itu bukan kerana sifat, puji kerana dapat nikmat. Patutnya begitulah kata soalan yang kedua ni. Dia kata, kenapa kita puji atas pemberian nikmat? Kenapa kita tak puji atas nikmat itu? Kenapa in'am? In'am tu i'ta'un ni'mah. I'ta'un ni'mah tu wasfu, sifat. Dia kata. Wal jawabu 'alal awwali, dan jawab atas soalan yang pertama, iaitu kenapa memuji kali pertama dengan jumlah ismiyah, pada bait yang keempat kali kedua dengan jumlah fi'liyah. Jawab alal awal, jawab atas soalan itu, annal hamda huna muta'alliquhun ni'am wa hiya mutajaddidatun fanasaba an yahmaduhu bima yadullu ala tajaddudi wa huwa al-jumlah al-fi'liyah. Pujian di sini pada bait yang keempat, muta'alliquhu an-ni'am, ada kaitan dengan nikmat, dengan nikmat, dengan nikmat-nikmat yang diperolehi, yang ada kaitan dengan nikmat. Sedangkan pujian yang pertama pujian mutlak, bukan kerana ada nikmat. Tapi yang ni muta'alliq, muqayyad dengan nikmat. Dan nikmat ini mutajaddidatun, sentiasa diperbaharui, sentiasa ada. Lepas habis nikmat ada nikmat lain, habis nikmat ada nikmat lain. Fanasaba'an yahmaduhu, maka munasabah, sesuailah memuji, bima yadullu ala tajaddud, dengan jumlah, dengan bahasa yang menunjukkan atas adanya berlaku tajaddud sentiasa. Lepas habis satu datang satu lagi, habis satu datang satu lagi. Wahya jumlah fi'liyah. Nak puji cara macam tu kena guna jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah. Sebab itu di sini gunakan jumlah fi'liyah, sebab nak menunjukkan nikmat itu mutajaddidah, sentiasa ada. Lepas habis satu datang satu lagi nikmat. Itu maksudnya kenapa digunakan pada bait yang keempat itu dengan jumlah fi'liyah.
kerana muta'alliquhu ni'am. Perkaitan pujian itu dengan adanya nikmat. Kemudian soalan yang kedua. Lima hamida 'alal in'am alladhi huwal wasfu wa lam yahmad 'alan ni'mah. Kenapa puji menggunakan lafaz atas in'am, tak puji atas ni'mah? Bi annal hamda 'alan ni'mah yuham ikhtisasul hamdu biha duna ghairiha bi khilafil hamdi 'alal wasfi. Ini jawapan Syekh Ahmad Al-Manhuri. Dia kata kenapa gunakan in'am, apa tak gunakan ni'mah? Kalau kata puji ala ni'mati, maka yuhamu bi annal hamda ala ni'mati, puji atas nikmat, bukan atas in'am, pemberian nikmat. Yuhamu, akan disangka nanti ikhtisasul hamd, terkhusus, hanya khususlah alhamdu biha, pujian dengan nikmat yang itu saja. Nikmat yang dipuji itu saja, duna ghairiha, tanpa selainnya. Nikmat yang lain tak kena, maksudnya kalau di atas nikmat yang itu saja. Bi khilafil hamdi 'ala wasfi, berbeza dengan kalau puji ke atas al-wasfi, iaitu al-in'am. Maksudnya dia akan merangkumi semua nikmat, segala-gala nikmat berterusan, tak ada kecuali. Tapi kalau ala nikmat yang itu sahaja. Qauluhu, kata Nazim, man khassana, ini masuk dah pada bait yang ke-5. Man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hadzal maqamatil ula. Kita tengok ni. Man khassana, man itu isim mausul. Isim mausul, man khassana bi khairi man qad ursila. Man ismu mausul badal minadh dhamiril ma'mul li nahmadu. Cuba kita tengok balik. Badal daripada dhamir yang menjadi ma'mul bagi nahmadu. Kita tengok pada perkataan nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islami. Man khassana, man ini isim mausul menjadi badal bagi dhamir pada ma'mul bagi dhamir kepada nahmadu. Badal daripada dhamir yang menjadi ma'mul. Kita cari mana ma'mul bagi nahmadu. Mana ma'mul nahmadu? Fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' dia menjadi amil, merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Mana amil maf'ul dia? Hu. Maf'ul dia pada lafaz hu. Nahmaduhu, kami memuji. Kami memujinya, memuji Allah. Jadi isim mausul pada man ni siapa dia? Allah. Isim mausul badal daripada dhamir yang menjadi ma'mul pada nahmadu. Nahmaduhu, hu itu adalah dhamir yang menjadi ma'mul bagi nahmadu, menjadi maf'ul bagi nahmadu. Jadi lafaz man ini adalah merupakan badal bagi dhamir tadi. Nahmaduhu, hu tu Allah. Kami memuji Allah. Memujinya, kami memujinya, memuji Allah. Man ini jadi badal. Ganti. Maksudnya Allah juga maksudnya man ni. Iaitu Tuhan yang khassana, mengkhususkan bagi kami. Man ini jadi badal bagi hu. Dhamir hu yang menjadi ma'mul. Dhamir itu menjadi ma'mul. Nahmadu hamida tu jadi amil. Menjadi amil.
Jadi amil itulah yang menyebabkan fa'il itu menjadi rafa' dan maf'ulnya itu menjadi nasab. Baik, man khas wa khassana ai ma'asyiril muslimin. Iaitu Tuhan yang mengkhususkan khassana mengkhususkan bagi kami, bagi kita semua ni lah ma'asyiril muslimin, iaitu setiap orang Islam. Wa man bi makna rasul, man yang kedua. Man khassana bi khairi, dengan sebaik-baik, bi khairi man qad ursila. Wa man bi makna rasul, man yang kedua, bi khairi man qad ursila wa khairi man. Man selepas khair itu dengan makna rasul. Man sebelum khassa dengan makna Allah. Allah Ta'ala tu mengkhususkan bagi kita dengan rasul. Wa hadha bi makna jama' al-maqamat maratib wal ula rafi'ah. Hadha ni yang menghimpunkan. Nabi ni terhimpun pada dia, Nabi Muhammad ni, maqamat, martabat al-ula rafi'ah, yang tinggi. Terhimpun pada dia segala martabat yang tinggi. Wa Muhammadun, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam badal daripada khair. Dan Muhammadun, apa tu dia kata, Muhammadun sayyidi kulli muqtafa. Muhammad tu jadi Muhammadin sayyidi kulli muqtafa. Muhammad jadi badal pada khair. Kalau tadi apa nama, man khassana, man pada man khassana itu menjadi badal pada dhamir yang menjadi ma'mul bagi nahmadu. Baik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam badal daripada khair. Seumpama man khairi, sebaik-baik manusia, siapa sebaik-baik itu? Muhammad. Wasayyid mutawalli amrus sawad. Sayyid ni penghululah, orang yang menjadi ketua lah pada perkara yang besar. Ay juyushul kathirah. Amrus sawad ay juyushul kathirah, yang bawah dia tu ramai pengikut. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyid di sini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutawalli amrul alam bi asrihi, yang mana Nabi Muhammad ni mengendalikan urusan dunia ni seluruhnya. Wal muqtafa, muqtafa ni yang muttaba', yang diikuti, bi fathil ba'. Wa idza kana sayyidul matbu'in, dan apabila sayyid matbu'in, dan apabila Nabi Muhammad itu dikatakan, wa idza kana sayyidul matbu'in, adalah Nabi Muhammad itu sebagai penghulu matbu'in. Matbu'in ni orang yang diikuti, para ketua, para nabi, para ulama. Fahuwa sayyidut tabi'in min babil aula. Maka Nabi Muhammad ini, fahuwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sayyidut tabi'in, sebagai sayyid ataupun penghulu bagi orang yang mengikut, orang macam kita ni, min babil aula, adalah lebih utama lagi. Kalau Nabi Muhammad tu penghulu bagi segala ketua, maka Nabi Muhammad tu penghulu bagi segala orang yang mengikut, orang yang menjadi ketua itu adalah lebih utama. Wal Arabi, nasab kepada bangsa Arab, nisbah ila al-Arab. Wal Hashimi, nisbah li Bani Hashim, kabilah Bani Hashim. Wal Mustafa, al-Mukhtar, yang terpilih. Wassalatu fil lughati al-atafu, fa in udhifa ila Allah summiya rahmah, au ila al-malaikat summiya istighfaran, au ila ghairihima summiya du'aan. Dan solat itu pada segi bahasa adalah al-atfu, as-salah. Fa in udhifa ila Allah summiya rahmah. Kalau selawat itu sallallah diidafatkan, disandarkan kepada Allah, summiya rahmah, dipanggil merahmati. Allah merahmati Nabi Muhammad. Au ilal malaikah summiya istighfaran. Kalau kepada malaikat dinamakan sebagai istighfar. Au ila ghairihima summiya doa. Ataupun kepada selain daripada Allah dan selain daripada malaikat, iaitu sekiranya datang
selawat itu daripada manusia ataupun jin, maka itu dipanggil doa. Wal hija, lepas wal hija kita tengok balik. Salla alaihi Allahu ma damal hija. Lepas tentang selawat tadi. Wal hija. Wal hija taqaddama annahu al-aqlu. Ni dah dibincangkan pada bait yang keberapa. Alhamdulillahillazi qad akhraja nata'il fikri al-babil hija. Dalam bait yang pertama. Hija tu dengan makna akal. Taqaddama annahu, telah dulu diterangkan, annahu al-aql. Wal lujajah jamak lujah. Lujah ni masin. Wahya ma fihi su'ubah minal ma', iaitu air yang susah untuk ditelan. Ma'ul ghazir, air yang air yang asal, bukan air yang kita bancuh dengan air teh tu, tak. Air yang datang daripada bawah bumi, air laut, air masin. Wal murad huna ma'ani sa'bah. Kan kalau kita nak minum air, kita nak minum air masin tu kan payah nak telan. Kalau air sungai tu kita boleh minum terus. Tapi kalau air masin kita tak boleh nak telan. Tu kata ma' al-ghazir, su'ubah, susah nak ditelan. Wal murad huna dikendaki dengan sini ma'ani sa'bah, ma'ani lujaja, lautan makna yang payah-payah. Al-hijah ni makna akal. Maksud dia apa? Maksud dia Salla alaihi Allahu madamal hija yakhudu min bahril ma'ali lujaja. Merahmatilah Allah Ta'ala selama mana akal ini berfikir. Yakhudu maksudnya berfikir, bersungguh-sungguh berfikir daripada untuk bahril ma'ani lujaja, memahami lautan makna yang payah-payah. Wa ali nabi fi maqami du'a, dan keluarga Nabi pada makam doa, kullu mu'min taqiyin. Kalau pada makam kedudukan doa, dia sebut alin Nabi fi maqami doa, nak cerita pada makam kedudukan doa, maksudnya kullu mu'min taqi, setiap orang beriman yang bertakwa. Kalau kita nak cerita tentang fiqh, itu maksudnya daripada Bani Hashim tu kan. Yang tak boleh terima zakat, itulah ahli Nabi. Tapi kalau nak cerita tentang kedudukan doa itu maksudnya semua mukmin yang bertakwa. Wasahbihi ismu jam'un li sahibin. Wasahbihi, sahbun, isim jamak daripada sahib, iaitu sahabi, makna sahabi. Wahwa, apa sahabat ni? Man ijtama'a bihi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi. Orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi. Wadawi jam' zu. Dawi itu jamak bagi zu, dengan makna sahib, ay ashabul huda. Ashabul huda iaitu orang yang memiliki petunjuk. Zawi itu dengan makna sahib. Tengok ni dia kata wasahbihi dzawil huda. Sahabat tu adalah orang yang memiliki petunjuk. Wa qawluhu man syubbihu, ay fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ashabi kan nujum bi anjum bi ayyihum muqtadaitum ihtadaitum. Wa qawluhu man syubbihu, dan katanya man syubbihu, orang yang diumpamakan. Ai fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada kata Nabi Muhammad, pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum bi ayyihi muhtadaitum iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku ini seumpama bintang, di mana sahaja kamu ikut mereka, kamu akan dapat petunjuk. Mereka akan beri petunjuk pada kamu. Fahuzifal fa'il huna litta'zim, maka dihazafkan fa'il di sini kerana untuk memuliakan litta'zim.
Wa fi hadhihi al-abyat, dan pada bait ini ada 4 persoalan. Bait yang mana? Pada bait yang bermula daripada man khassana bi khairi man qad, pada inilah, pada semua bait ni. Pada semua bait ni, pada bait yang kita tengok. Pada bait yang mana? Ma madlul, mula daripada man khassana tu. Man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hadzal maqamatil ula Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-arabiyil hashimiyil mustafa salla alaihi Allahu ma damal hija yakhudu min bahril ma'ani lujaja wa alihi wa sahbihi dhawil huda man syubbihu bi anjumin fil ihtida. Pada 4 bait tu, bait ke-5, 6, 7 dan 8 tu ada 4 soalan. Kita lihat. Al-awwal, ma madlulud dhamir fi khassana. Al-thani, anna qawluhu bi khairi man qad ursila yuqayyidu makna qawluhu sayyid kulli muqtafa fama wajadu adamul iqtisaru alaihi. Seterusnya, al-thalis, annahu qayyada as-salatu bidawamil khawdul aqli dujaja min bahril ma'ani ma'a annal awla at-ta'mim. Al-rabi', lima qaddama al-ala ala as-sahbi ma'a anna fihi man huwa ashraful anam ba'da al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa huwa Abu Bakrin. Fal jawabu 'anil awwal. Kita tengok dulu soalan pertama, kita terus jawab soalan pertama. Kita tengok apa jawapan Syekh Ahmad Al-Damhuri. Yang pertama, ma madlul. Apa madlul bagi dhamir khassana tu? Soalan dia kan, kita tengok bait tu. Man khassana bi khair, Tuhan yang mengkhususkan bagi kita ni ma'asyirin muslimin. Setiap kita orang Islam ni telah khususkan bagi kita ni dengan sebaik-baik umat sebelum kita. Umat Islam yang beriman dengan Nabi sebelum kita ni, mereka ni ada Nabi tapi bukanlah sebaik-baik Nabi. Bukan sebaik-baik man hadal maqamatil ula. Tapi bila kata kita ni beruntung sebab dia khususkan bagi kita dia dengan sebaik-baik Rasul. Man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man qad ursila khairi man hadal maqamatil ula. Jadi dia tanya tadi man khassana ni mana madlul dia? Tengok apa jawapan Syekh Ahmad. Wal jawabu 'anil awwal anna madlulud dhamir yasihu an yakuna ummatul ijabah. Madlul bagi dhamir na tu, man khassana, kami. Kami itu siapa dia, maksud dia? Lafaz kami. Kami itu nak kembali kepada siapa? Siapa dia kami itu? Jadi kami itu, maksud kami itu madlul, maksud bagi kami itu, kehendak bagi lafaz kami itu, yasihu sah an yakuna ummatul ijabah. Sahlah jika hendak dikatakan kami itu adalah ummatul ijabah. Apa umat ijabah? Kita orang yang memang dah terima Islam. Selepas Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan syariat Islam, maka pada waktu itu syariat yang sebelumnya terhapus. Wajib semua umat manusia selepas daripada itu mengikut, menerima, menjawab, menerima apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat yang menerima apa yang dibawa oleh Nabi ini dipanggil sebagai ummatul ijabah. Itu umat Islam pada hari ini. Mulai pada zaman Nabi, sahabat-sahabat sampai hari ini dipanggil ummatul ijabah. Kama qarrartuhu. Wa yasihhu an yakuna ummatud da'wah fayadkhulul kuffar. Dan sah juga kalau nak dimasukkan bahawasanya yang dimaksudkan dengan dhamir na itu, madlul bagi dhamir na itu adalah ummatul da'wah, iaitu setiap umat manusia yang berada
pada zaman Nabi yang menerima dakwah Nabi sampai hari ini, itu dipanggil ummatud dakwah, tak kira dia Islam ataupun dia kafir. Fayadkhulul kufar. Kenapa? Kerana semua itu adalah manusia yang hidup lepas zaman Nabi Muhammad. Maka semua itu dipanggil umat Nabi Muhammad dari segi ummatud dakwah. Mereka itu umat yang yang menjadi sasaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bidalil wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa dalil dia? Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia jelas. Izma min azabin, kerana tidaklah diazab, diturunkan azab, illa wa indallah asyaddu minhu. Fa'adamu ta'zibil kufar bil asyaddi ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia kata apa? Izma min azabin illa wa indallah asyaddu minhu. Fa'adamu ta'zibil kufar bil asyaddi ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Maka tiadalah diazab, ditakzibkan orang kafir itu dengan azab yang bersangatan, iaitu umat dakwah tu lah, umat dakwah Nabi Muhammad tu. Kerana apa? Ikraman lahu, kerana nak memuliakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni rahmatan lil alamin. Wa anithani, jawapan daripada soalan yang kedua. Kita tengok balik soalan yang kedua. Qauluhu bi khairi man qad ursila yuqayyidu bi qawli sayyidi kulli muktafa. Apa maksud khairi man qad ursila? Khairi man qad ursila ni sebaik-baik manusia yang diutuskan. Sebaik-baik manusia yang diutus ni Rasulullah maksudnya. Kemudian ada satu lagi pernyataan, apa dia? Sayyidu kulli muktafa. Sayyid, penghulu segala orang yang menjadi ketua, orang yang diikuti. Dua-dua ni kan maksudnya lebih kurang serupa. Jadi mengapa perlu datangkan dua-dua? Kenapa tak datangkan salah satu saja? Datanglah Sayyidul Kulli Muqtafa cukup dah. Kalau nak datangkan Sayyidul Kulli Muqtafa tak payah datangkan bi khairi man qad ursila. Kalau nak datangkan khairi man qad ursila tak payah datangkan Sayyidul Kulli Muqtafa. Itu maksud dia. Kenapa tak satu je ikhtisar? Kenapa tak ikhtisarkan pada satu saja? Jawapannya apa? Fal jawabu wa anithani, dan jawab daripada yang kedua, bi anna fil wasfi bil bisiyadati isy'aran bi umumi risalatihi alaihi wassalam sallallahu alaihi wasallam wa anal anbiya'a wal mursalin min ummatihi sallallahu alaihi wasallam fa huwa mutawalli amrul jami'. Bi anna fil wasfi bisiyadah, wasfi bisiyadah ni pada sayyidi kulli muktafa. Datangkan dengan perkataan sayyid, penghulu, maksud penghulu. Wasfi bisiyadah, datang disifatkan Nabi itu sebagai sayyid, isy'aran bi umumi risalatihi, bagai nak merasakan, nak bagi orang rasa keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal anbiya wa annal anbiya wal mursalin min ummatihi sallallahu alaihi wasallam, dan bahawasanya para nabi dan para rasul itu juga adalah daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mutawalli amrul jami', Nabi Muhammad itu mengetuai urusan semua. Kerana itu datangkan dalam dua bentuk tu. Kerana itulah tak dikatakan semata-mata apa tadi soalan dia tu? Kenapa itu datang? Kerana itu didatangkan juga Sayyidi kulli muktafa.
Kerana dia cakap Sayyidi kulli muqtafa, amul jami', semua sekali. Masuk daripada zaman Nabi Adam, dia ketua pada semua. Sampai kiamat. Ketua segala Nabi, ketua segala ulama. Sayyidi kulli muqtafa. Tapi bila sebut bi khairi man qad ursila, itu untuk umat, untuk kita saja. Umat yang lahir lepas zaman Nabi Muhammad. Kerana itu dia datangkan dengan kedua-dua sekali, iaitu jawapan yang kedua. Min ummatihi wa huwa mutawalli amrul jami'. Maksudnya apa? Bila disebut bi khairi man qad ursila, itu untuk umat Nabi Muhammad semata-mata kita saja, umat sahabat sampai zaman kita, sampai kiamat. Bila sebut Sayyidi kulli muqtafa, daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat. Maksudnya para nabi itu juga adalah merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid. Kan itu dia kira Sayyidul Mursalin. Wa anis thalith, dan jawapan daripada soalan yang ketiga, kita tengok soalan ketiga di sini. Annahu qayyada as-salatu bidawami khawdil aqli lujaja min bahri ma'ani ma'a annal awla at-ta'mim. Dikaitkan salawat dalam bait yang ketujuh itu, dikaitkan selawat ini dengan apa dia? Dengan yakhudu min bahril ma'ani lujaja. Dikaitkan selawat tu dengan dia kata sini, dikaitkan selawat itu bidawami khawdil aqli lujaja min bahril ma'ani, dengan sentiasanya akal ini bersungguh-sungguh memikirkan lautan makna yang payah-payah, yang sukar-sukar, yang su'ubah. Sedangkan yang lebih utama tak payahlah nak kaitkan macam tu. Selawat ni ta'mim aja, lebih utama, lebih aula. Ma'annal aula at-ta'mim, sedangkan lebih utama ta'mim. Tak payahlah nak kaitkan dengan dawami khawdil aqli lujaja min bahril ma'ani. Senantiasa akal ini berfikir bersungguh-sungguh untuk memahamkan lautan makna yang payah-payah. Tak payah nak kaitkan macam tu. Itu kata satu soalan. Jadi Syekh Ahmad jawab apa kata? Jawabnya, bi annal qaidi fi shalah laisa muradan. Kait yang ada dalam selawat yang ada pada nazam itu bukanlah dikehendaki, bal murad ta'mim fi jami'il awqat. Bahkan yang dikehendaki dengan selawat ni sentiasalah. Allah Ta'ala tu sentiasa berselawat, sentiasa merahmati Nabi Muhammad tu, tak payah, bukanlah dikehendaki dengan maksud dikaitkan pada lafaz khawdul aqlil jaja ni semata-mata waktu itu je. Tapi sepanjang waktu, bila-bila masa saja sentiasa Allah Ta'ala itu merahmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan soalan yang keempat, lima qaddimal ala ala sahabat. Ini dia kata kenapalah didahulukan keluarga atas sahabat, ma'a anna fihim, sedangkan di kalangan sahabat ini, anna fihim, pada mereka, pada sahabat ni, man huwa asyraful anam, ada segolongan, ada orang yang paling mulia. Asyraful anam ba'da Mustafa, selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Wahwa Abu Bakar. Apa jawapannya? Bi anna salat thabita 'ala al-ali nassan fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Selawat sabit ke atas keluarga ni, al ini, nassan, ada nas dalam hadis, dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Katakanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada hadis dia, wa ala sahabi,
bil qiyas, sedangkan atas sahabat tu, selawat atas para sahabat tu bil qiyas alal ali, qiyas atas selawat pada keluarga saja. Faqtafa dzalika taqdim, maka faqtada, maka sebab itulah ditakdimkan selawat ke atas keluarga. Wallahu alam, insya-Allah kita sambung lagi pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi